Selamat petang dan selamat sejahtera semua. Kita jumpa dalam sesi CDL Talk yang bercorakkan Minds On. Setiap hari Rabu kita ada CDL Talk yang bercorak Hands On, di mana ramai guru-guru akan kongsikan tools yang digunakan dalam PDP dan sebagainya. Tapi hari ini, sesi Minds On ini, kita mencungkil, we pick the brains of expert teachers yang mempunyai pengalaman dan banyak ilmu serta amalan-amalan yang terbaik yang mereka gunakan dalam PDP. Sememangnya kita tahu bahawa setiap guru mempunyai style PDP-nya sendiri dan juga kaedah yang digunakan itu menunjukkan perbezaan-perbezaan. Tetapi kita tahu bahawa hasratnya sentiasa adalah berkaitan dengan the final outcome yang dalam pendidikan yang kita harapkan. Maka tajuk yang kita fikirkan yang sesuai dan dipersetujui oleh Cikgu Nurhailmi ialah pendidik unggul, the extraordinary teacher, membina kecemerlangan diri melalui PDP. Dalam core business kita, core business sebagai seorang guru, core business sekolah, the nucleus of apa yang kita buat adalah PDP. Sememangnya di sekolah kita mempunyai aktiviti co-curriculum dan pelbagai aktiviti lain yang kita buat secara kolaborasi dengan pihak ketiga. Tapi tunjangnya adalah pada aspek PDP. Akhirnya dalam apapun kita dinilai juga, selain daripada holistic education yang kita utarakan, kita tunjangnya masih lagi adalah PDP. So PDP ini merupakan satu perkara yang harus diberi perhatian oleh semua, bukan saja pihak kepimpinan sekolah, tetapi termasuk juga guru-guru di sekolah. Dan apa yang kita pelajari di universiti atau di Institut Pendidikan Guru atau di mana-mana institusi yang awal kita belajar 15 tahun dahulu atau 20 tahun dahulu, kadang-kala ada perkara yang sudah menjadi obsolet. Maka ada pelbagai perkara yang baru. Maka kita nak kenali perkara baru ini agar perkara dan ilmu baru maupun berkaitan dengan teknologi ataupun berkaitan dengan kandungan subjek matter yang kita ajar, maka kita terpaksa sentiasa meningkatkan ilmu melalui continuous professional development. So sesi seperti ini adalah continuous professional development bagi guru-guru, dan bukan saja bagi guru, saya rasa bagi saya sendiri, walaupun saya bersara selepas 40 tahun bertugas sebagai guru, dan saya dapati bila dah bersara pun, yang pertama sekali banyak belajar macam mana nak gunakan platform-platform yang berbeza, macam mana nak mengajar online. So there is always continuous learning. Kita tak boleh kata maka peningkatan lifelong learning itu sudah berhenti. No. Until even today, dan saya rasa daripada apa yang Cikgu Nurhailmi akan bentangkan nanti, kita akan belajar lagi. So tuan-tuan dan puan-puan, Cikgu Nurhailmi memang seorang guru ikon, dan seperti dia sebut, dia sedang juga membina guru-guru lain dari segi pembangunan keterampilan mereka, dan saya rasa itu adalah satu usaha murni yang baik. Pada pakar kepimpinan menyatakan bahawa the worth of leadership or the worth of a leader is measured by the growth of his subordinates.
So if you want to see a school leader yang cemerlang, bukan lihat pada dia saja, lihat pada guru beliau. Kalau guru-guru dia membangun dari segi semua, dari pelbagai segi, maka itu adalah seorang pemimpin yang hebat. So, Cikgu Nur Helmi, daripada saya, kalau saya boleh kongsi sedikit, ramai mungkin di antara anda kenal beliau dengan lebih dekat. Umur masih muda lagi, 41, dan he's a science master teacher, ya. Kalau di US dipanggil master teacher, setengah negara, DG 52, very good, Tania. Dan tinggal di Perlis tetapi mengajar di Kedah, di Alustar, SMK Jerlun, ya. Beliau mempunyai ijazah pertama dalam pure science daripada USM dan diploma in education, ya, dalam bidang chemistry, dan first degree pun dalam bidang chemistry daripada M4P, ya, di Pulau Pinang pada tahun 2006, dan mempunyai ijazah sarjana dalam bidang sains daripada UKM yang diperolehi pada tahun 2020. So kini Cikgu Nur Helmi adalah guru cemerlang di SMK Jerlun sejak tahun 2015. Beliau telah menyampaikan pelbagai program maupun dalam bentuk ceramah ataupun dalam bentuk seminar dan juga perkongsian melalui PLC dan sebagainya. Banyak saya lihat di sini senarai dia hampir lebih daripada 20, dan bukan saja di peringkat kebangsaan, juga di peringkat antarabangsa. Beliau berpeluang juga untuk pergi ke NASA, ya. Mungkin dalam pengenalan nanti Cikgu Nur Helmi boleh kongsi sedikit pengalaman tersebut, sebab itu yang kita juga nak dengar. Dan banyak juga awards yang diterima oleh Cikgu Nur Helmi. Recipient of Princess Mahachakri Award pada tahun 2021. This is at international level. Dan top finalist, ya, Global Teacher Prize dalam 50 yang teratas. Dan banyak juga di peringkat kebangsaan, daerah dan negeri. So, beliau sentiasa menyarankan tentang kepentingan PDP 21st century. So, mungkin hari ini kita dapat dengar, ya, apa yang boleh dikongsikan oleh Cikgu Nur Helmi berkaitan dengan 21st century skills, style PDP, kaedah PDP. Saya tinggalkan itu kepada beliau. Beliaulah pakar bukan saja dari aspek sains, kimia, tetapi of course kaedah dan style itu boleh dipindahkan kepada mata pelajaran yang lain. Dan itulah yang penting, walaupun kita kalau guru bahasa dan sebagainya. So, untuk memulakan sesi kita hari ini akan merupakan soal dan jawab. Dan kalau tuan-tuan dan puan-puan mempunyai soalan, sila ambil peluang. Kita tak ramai, so you can unmute and ask the question. You can unmute and ask the question. Kalau tak mau unmute, you can also put the question, letakkan soalan tersebut di chat. So, tuan-tuan dan puan-puan, soalan pertama saya nak mohon sekiranya Cikgu Nur Helmi boleh dapat ceritakan, kupas sedikit tentang perkembangan kerjaya sebagai seorang guru. Mengapa perkembangan kerjaya? Ramai guru kadang-kadang takut dalam proses membina kerjaya. Dalam satu buku saya terbaca, intimidated into silence. Intimidated into silence ini keadaan di sekolah dan sebagainya buat dia jadi senyap. So, kita nak mengikis perkara sebegitu supaya guru ni dia lebih menyerlah, dia gregarious, kerana guru mempunyai banyak kebolehan. Ini memang sudah terbukti. So, mungkin Cikgu Nur Helmi boleh mulakan dari situ. Terima kasih. Terima kasih banyak Datuk Dr. Mahendra Singh. Terlebih dahulu saya nak ucapkan jutaan terima kasihlah kepada pasukan Connecting the Dots
yang sudi buat jemputan lah untuk saya buat perkongsian pada malam ni bersama-sama warga pendidik yang lain. Selamat malam dan salam sejahtera lah untuk semua yang ada. Saya cuba kongsikan lah sedikit sebanyak orang kata apa, saya punya pengetahuan dan pengalaman daripada 16 tahun saya bergelar cikgu kan. Kalau Datuk dah sampai 40 tahun berkhidmat sampai ke akhir, saya baru tahun ke-16 dan dengan orang kata apa, pengalaman yang sedikit ni mungkin boleh membantulah warga-warga pendidik yang macam Cikgu Tiang tadi kan, yang baru 2-3 tahun mengajar untuk jadi cikgu yang lebih baik lah. Jadi saya, seperti yang biodata saya yang dibacakan oleh Datuk tadi, sebenarnya saya bukannya guru yang lahir daripada kursus pendidikan. Saya memang daripada ijazah sarjana muda saya adalah Sains Tulen daripada Universiti Sains Malaysia, dan kemudiannya menerusi KPLI, kursus perguruan lepasan ijazah 1 tahun. Kemudian baru dipostingkan sebagai cikgu. Jadi macam saya selalu cakap lah bila saya jumpa dengan pelajar-pelajar IPG dan pelajar-pelajar daripada universiti yang ambil pendidikan, selalu saya cakap. Saya kata kalau saya yang 1 tahun saja ikut kursus perguruan, saya kata boleh macam ni, saya kata korang yang ikut sampai 4 tahun, 5 tahun tu mesti jauh lebih hebat daripada saya lah sepatutnya kan. Sebab saya pun macam, tapi saya percaya sebenarnya kita punya orang kata apa, guru terbaik kita tu adalah melalui pengalaman kita sendirilah. Kan macam pengalaman saya belajar menjadi seorang cikgu tu bukan daripada setahun yang yalah setahun tu membantulah, tapi banyak benda mana sangat yang kita nak dapat belajar kan. Tapi yang betul-betul menjadi guru saya semasa membentuk saya pada hari ini adalah pengalaman kita sendiri menjadi guru. Kita tahu trial and error apa yang nak kena buat dalam kelas dan macam mana kita melihat sesuatu situasi itulah. Okay. Jadi selepas ikut setahun kursus perguruan, kemudian saya dipostingkan ke Sarawak, sekolah yang majoritinya pelajar IBAN dan luar bandar sikit lah. Jadi di situ sebenarnya dia dah challenge bagi satu cabaran pertama kat saya, iaitu macam mana saya nak beradaptasi dengan budaya kat sekolah tu, sebab saya daripada Perlis, tak pernah ada pengalaman ke Sarawak dan tak faham pun sebenarnya budak-budak macam mana di Sarawak tu situasi dia. Jadi di situ dah challenge saya dah untuk macam mana saya nak pastikan saya boleh jadi cikgu yang lebih baik kepada anak murid saya adalah memahami dia orang dulu. Sebab saya sentiasa percaya kalau kita jadi cikgu ni, kita tak boleh ada, I don't see colours to my students. Maknanya saya tengok pelajar saya semua sama. Tak kisahlah you agama apa, bangsa apa, datang dari mana. So saya nampak no colours for my students. So kita treat dia orang sama. Sebab ada setengah cikgu kadang-kadang saya tengok dia macam layanan berbeza, bias atas macam-macam alasan, tetapi saya rasa pada akhirnya yang merugikan bukan pada pelajar itu saja, tetapi juga pada guru itu sendiri. Jadi itu challenge yang pertama lah saya tengok. Dan pada secara jujurnya saya cerita, bila saya jadi cikgu tu, saya tak ada apa-apa, orang kata apa, tak ada apa-apa sasaran. Saya cuma nak jadi cikgu sahaja. Itu saya punya niat saja. Saya nak jadi cikgu saja dan saya tak ada nampak apa-apa. Secara jujur saya cerita, saya tak nampak pun apa laluan. Kita tahu pasal guru pakar satu ketika dulu, pasal saya punya mentaliti, saya nampak kalau you cikgu yang bagus, you akan pergi ke PPD. Kalau you bagus kat PPD, you akan naik ke JPN. You bagus kat JPN, you akan naik kat kementerian. Yang mana saya rasa macam bila sekarang ni kita dah faham, kita rasa macam kurang betul lah. Maksudnya dia bergantung kepada minat, kepakaran orang tu dan juga orang kata apa, peluang kita lah untuk berada di mana-mana tu. Jadi, dan even kalau saya tak nak ke sana pun, saya boleh memilih untuk terus berada di sekolah dan boleh menunjukkan kecemerlangan saya. So kat situlah yang saya nampak macam satu yang belajar. Tetapi saya bernasib baik sebab saya berada di, saya selalu guna ayat ni tau Datuk dan rakan penonton semua hari ni. Saya suka ni, iaitu saya berada di tempat yang betul pada masa yang betul. Selalu saya cakap itu, berada pada masa yang betul, tempat yang betul. Iaitu saya berada di sekolah yang pengetua dia adalah pengetua cemerlang. Dan dia punya mission dia kata kalau dia adalah pengetua cemerlang, sekolah dia memang mesti cemerlang lah. Sekolah yang cemerlang ada anak murid yang cemerlang. Anak murid yang cemerlang datang daripada guru yang cemerlang. Jadi dia letakkan target
guru-guru dia mesti seramai mungkin untuk jadi guru cemerlang. Jadi kat situlah saya macam baru dapat pendedahan, oh kita ada satu lagi laluan yang you tak perlu pergi jabatan, you tak perlu pergi PBD untuk naik pangkat, tetapi you boleh berada dalam bilik darjah, tunjukkan kepakaran you dan you diberi reward yang setimpal dengan apa yang you usahakan. Dan di situlah saya mula bentuk saya punya karakter sebagai seorang cikgu. Jadi kita tengok balik. Sebelum tu pun ada dalam tempoh 3-4 tahun pertama saya sebagai cikgu tu, tetapi kita lebih kepada trial and error. Kita pun tak tahu apa, tak ada motivation ke mana kita nak pergi. Tak ada arah tuju. Cuma nak buat sebab kita menjadi cikgu, jadi kita cuba buat yang terbaik kepada anak murid kita. Itu. Jadi kalau dulu lebih kepada orang kata apa, macam buat lah, buat juga aktiviti, buat juga eksperimen, tapi belum sampai ke tahap kita faham. Saya faham. Maknanya saya buat tu sekadar kita nampak surface saja. Dan itu saya tengok, Datuk, itu isu kita pendidikan kat Malaysia. Kita banyak tengok perkara sama ada dasar baru ke apa benda, strategi kaedah baru, kita nampak di surface saja. Kita jarang sangat daripada kita yang go deep, pergi bawah dan menghayati sebenarnya apa hasrat daripada apa yang kita nak buat tu. Kalau saya rasa kalau kita lebih ramai dapat melihat second level dia tu, saya rasa kita akan dapat bentuk yang lebih baik lah. Dan daripada situ saya mula bila dah nampak laluan guru cemerlang, dan di situlah saya cuba mengorak langkah saya lah dalam laluan guru cemerlang. Dan bila sampai ke satu tahap yang tertentu, kita nampak bukan ilmu tu bukan untuk kita saja, tetapi untuk dikongsi juga dengan rakan-rakan guru pendidik yang lain. Saya jumpa ramai cikgu yang bagus, tapi orang kata apa, dia tak reward diri dia dengan benda-benda macam ni. Sedangkan kementerian ada sediakan, kementerian ada reward cikgu-cikgu yang kerja extraordinary, tetapi dia tak ambil peluang kerana mungkin kurang pendedahan dan tidak cukup keberanian untuk nak mencuba macam Datuk cakap tadi kan. Banyak yang nak reserve, nak senyap, simpan kuku semua kan. Tapi pada saya sebenarnya antara satu cabaran saya bila saya nak orang kata apa, brainwash balik cikgu-cikgu ni untuk mohon guru cemerlang semua, adalah saya cakap tujuan kita mohon guru cemerlang bukan kerana kita hebat, tetapi kerana kita nak tengok kat mana kekurangan yang kita boleh tambah supaya kita jadi cikgu yang lebih baik. Ubah sikit persepsi cara kita melihat tu. Itu pada saya lah. Dan daripada situ, lepas saya dah balik ke Kedah ni 8 tahun di Sarawak, dan saya cuba kembangkan lagi lah, sebab saya tengok bila kita orang kata apa, perlu kemahiran guru tu perlu semakin tinggi lah. Macam saya, kalau saya guru sains, benda-benda macam inquiry, project based learning saya perlu kuasai lah. Kan kita nak jadi contoh kepada rakan-rakan guru yang lain, kita kena menguasai ilmu tu. Sebab tu saya pergi kursus sampai ke Amerika Syarikat, sampai ke Geneva. Jadi itu sebenarnya adalah proses untuk saya tambah baik saya punya profesionalisme sebagai guru lah. Mungkin sampai situ dulu kot saya boleh cerita dengan tu. Kena ambil. Saya rasa saya suka 2-3 perkara yang Cikgu Nur Helmi sebut, dan mungkin rakan lain pun yang ada dalam sesi ini. Khususnya tentang, ya, kita semua bila mula sebagai guru, kita mulakan melalui trial and error. Because nobody becomes an expert teacher bila baru keluar daripada universiti dan sebagainya. And very important statement yang Cikgu Nur Helmi buat, I do not see colours, ya. You know, the differences, dan perkara yang Cikgu Nur Helmi sebut tentang moving up without moving out. So kita ada guru yang hebat, pencara yang hebat, boleh kekal sebagai the best teachers in the classrooms. Tak perlu jadi pentadbir, because you do that well. Tetapi terima kasih tentang secara ringkas bagaimana hala tuju Cikgu Nur Helmi ke arah kecemerlangan, ya, melalui PDP. Tetapi dalam semua ni, apakah highlight, ya? Kerana banyak berlaku, adakah highlight dia macam dalam kerjaya Cikgu Nur Helmi ni seperti pergi ke Geneva ke, atau perkara-perkara lain yang berlaku, umpamanya bagi setengah guru, ya, bila keluar keputusan dan pelajar lulus dengan cemerlang, that satisfaction is incomparable. Tak boleh dibandingkan. So bagi Cikgu Nur Helmi, apakah highlight daripada dalam kerjaya setakat sekarang? Sememangnya ada lagi masa untuk dapat highlight yang lain. Ya.
Kalau saya sendiri sebenarnya Datuk kan, saya tengok macam betul lah Datuk cakap tadi. Kita akan ada banyak beberapa highlight yang dalam kita punya ni kan. Even saya sendiri pun bila saya pergi mengikuti mana-mana kursus ke apa, saya suka tengok apa takeaways yang saya dapat daripada situ. Saya tak nak pergi kosong, pergi sekadar macam contoh saya pergi 2015 saya pergi ke Korea untuk program pertukaran guru. Saya tak nak pergi sekadar saya nak pergi melancong ke Korea, tak. Saya nak ada takeaways yang saya bawa balik dan saya mulakan dengan diri saya supaya benda tu ubah diri saya. Saya kata macam takkanlah kementerian hantar saya pergi Korea, last kali saya balik jadi cikgu yang sama. Saya cakap, saya tak nak macam tu. Sama juga bila saya dapat pergi ke US, saya dapat pergi ke Geneva. Jadi saya rasa macam setiap satu tu ada highlight dia masing-masing. Sebagai contoh macam saya pergi Korea, itu kali pertama yang saya tengok macam mana Korean betul-betul dia orang bila saya tengok sebenarnya sama je dengan apa yang kita buat kat Malaysia. Sama saja benda tu. Tetapi kenapa dia boleh buat dengan baik? Kenapa kita rasa macam ada banyak masalah? Sebab dia datang, bila sebut sistem pendidikan ni, dia datang dengan bergerak dengan sekali. Maksudnya sokongan daripada ibu bapa, murid sendiri, daripada guru, daripada pentadbir. Dan kita mungkin belum sampai ke tahap tu lagi lah dia punya support tu kan. Macam saya pergi ke US pula, saya nampak daripada takeaways yang saya dapat dari situ, saya tengok sebab itu first time saya ke orang kata apa, pergi ke yang bukan Asian punya punya. Jadi kat situ saya boleh nampak Amerika ni dia banyak fokus, cikgu-cikgu dia banyak fokus kepada betul-betul macam mana nak terapkan thinking skills tu kepada murid. Sebab tu dia tak macam kita. Kita Asian, kita memang pump knowledge. Sumbatlah suruh budak hafal apa semua kan. Content, ya betul. Jadi di situ saya tengok ada perbezaan antara pendekatan guru dia dengan guru kita Asian lah. Saya pukul rata sebab saya tengok di Korean pun sama. Lepas tu jadi setiap satu tu saya ada belajar, tapi saya rasa mungkin kalau saya boleh share, kalau Datuk minta satu highlight yang saya rasa memberi kesan lah kepada saya dan memotivasikan adalah bila saya jadi cikgu kat Sarawak tu, saya rasa macam mana seorang guru tu dihargai sampai saya dapat hadiah satu baju tradisional Iban yang dianyam sendiri oleh orang kata apa? Oleh nenek budak tu yang menunjukkan betul-betul lah dia hargai dan dia rasa kita tu part of their family sampai dia boleh buat macam tu. Dan saya nampak kat situlah betul-betul saya rasa guru ni lah agent of change. Yang sebelum ni lecturer saya sebut agent of change, tapi di situlah saya nampak sebab pelajar tu saya baik dengan dia daripada bapa dia seorang guide sekolah dan mak orang pembantu murid di sekolah juga, di prasekolah tu. Jadi dan dia berjaya dan saya seronok sekali sebab sekarang ni pun dia pun jadi cikgu di Sarawak. Apa peranan Cikgu Nur Helmi dalam perubahan itu? Memang saya bimbing dia lah sebab saya ajar dia daripada tingkatan 1 dan memang sampai ke saya masih keep in touch dengan kumpulan pelajar tu bila dia naik ke sekolah menengah sampai ke tingkatan 3. Tingkatan 3, lepas tu dia orang pindah ke MRSM Muka, pun sama saya juga yang tolong bawa dia orang sampai saya sampai kena marah dengan pengetua sebab pengetua cakap kenapa you suruh budak-budak terbaik kita pergi pindah sekolah, sebab saya percaya dia akan dapat pendidikan yang lebih baik kalau dia pergi ke sekolah yang macam MRSM tu kan, supaya dapat satu gambaran. Tapi saya puas hatilah dengan apa yang kita buat tu kan. Great. Saya jangka bahawa dalam PDP Cikgu Nur Helmi ada your own acuan. You have your own secret, macam musician, dia ada dia punya keterampilan atau talent dia tu. So, apakah pendekatan yang diamalkan oleh Cikgu Nur Helmi dan mungkin pendekatan yang digunakan masuk ke kelas, kadang-kadang kita ada 3 kelas yang berbeza, tahap yang berbeza. They are different levels. So how do you adjust bila lihat perbezaan dalam kalangan murid dan kaedah yang digunakan? Dan boleh kalau Cikgu Nur Helmi berakhir dengan 5 atau beberapa
petua lah sebagai seorang guru yang the best practices in PDP yang Cikgu Nur Helmi amalkan. So ada 2-3 bahagian kepada soalan ini. Satu, pendekatan Cikgu Nur Helmi sendiri, the secret. Yang kedua, you have different classes, right? How do you adjust yourself? And yang ketiga, beberapa petua lah, best practices. That's the 3 bahagian tu. Okey, boleh cuba jawablah yang terbaik. Yes, sure. Kalau saya Datuk, saya anggap setiap kali saya masuk kelas itu adalah eksperimentasi saya dengan murid. So pada saya tak ada yang betul dan tak ada yang salah masa saya mencuba apa-apa kaedah dengan murid masa mengajar lah. Sebab yalah, kita ada kumpulan murid yang berbeza, kita ada kumpulan kebolehan yang berbeza. Jadi dan setiap kali kita masuk kelas pun kadang-kadang mungkin dipengaruhi oleh mood budak dan juga benda-benda lain. Yang sebab tu saya kata setiap kali saya masuk ke kelas, itu adalah eksperimentasi saya dengan murid. Maksudnya saya tengok dan kita ambil refleksi daripada apa yang kita dapat belajar kat situ. Dan kalau style saya ni memang saya jenis orang kata berani mencubalah. Sikap yang saya rasa cikgu-cikgu lain pun patut ada juga, iaitu jangan maksudnya kita try sajalah, bukan nak rugi pun orang cakap kan, bahasa mudah. Itu yang saya kata eksperimentasi. Dan kalau untuk saya sendiri, saya nampak antara, mungkin dah masuk tips dia lah, tips yang Datuk minta tadi, iaitu guru kena faham. Pada saya, asas sekali kepada apa benda nak dilaksanakan ni, guru kena faham sebenarnya apa hasrat yang dia nak buat tu. Bukannya sekadar dia main cuba-cuba. Boleh cuba, tetapi pada masa yang sama dia faham dulu apa yang dia nak objektif daripada situ, kemudian apa yang dia dapat belajar daripada situ. Dan kalau saya sebagai seorang cikgu sains, memang saya sangat berpaksikan kepada hands on lah. Saya percaya memang hands on akan bantu budak untuk minds on juga. Dan ini sebenarnya Datuk kan, saya kongsi ni sebab masa saya mula-mula balik daripada Sarawak tu, saya masuk ke SMK Jerlun sebab masa tu sekolah tu baru dibuka atau tak? Baru dibuka. Jadi biasalah kalau bila sekolah baru dibuka ni, kita tu dari sekitar tu biasanya daripada kelas yang belakang-belakang kan. Sekolah-sekolah lain tu gunakan kesempatan tu untuk buang budak-budak yang bermasalah dan so bila saya sampai situ saya macam terkejut. Saya kata itu first time saya balik ke tempat saya sendiri kan. Saya kata rupanya budak kat tempat saya ni jauh lagi teruk daripada budak kat tempat Sarawak saya kata. Lepas tu daripada itu pengalaman kelas pertama saya bila saya masuk mengajar. Masa tu saya ada guru cemerlang. Saya guru cemerlang dan bila saya mengajar, saya tengok budak-budak tu boleh tidur berbaring di kursi di belakang. Yang saya rasa macam dahsyatnya budak-budak sekarang sampai berani tidur dalam kan. Dan daripada situ sebenarnya saya tengok, saya minta maaf sikit lah Datuk bahasa kasar. Orang cakap, masa tu ada di kepala saya ada 2 soalan. Adakah budak-budak sekarang ni orang kata bodoh tak boleh nak diajar, ataupun sebenarnya saya yang bodoh tak reti mengajar. Saya cuba reflect pada diri saya. Dan sebenarnya bila saya tengok budak-budak ni boleh je dia belajar, tetapi dengan cara dia. Masalahnya kita mengajar budak dengan cara kita belajar. Cara kita. Jadi saya tengok kat situ dan daripada situlah sebenarnya saya mula tengok. Saya cuba perhatikan apa sebenarnya yang budak-budak saya nak. So dia sendiri terlibat dengan pembelajaran. Dia tak nak lagi dia dengar kat belakang cikgu bercakap, bukan budak sekarang macam tu. Dia nak dia terlibat dengan pembelajaran dan kita kena buat aktiviti supaya budak supaya dia aktif untuk belajar. Macam saya kata tadi lah, dia nak belajar dan daripada situlah saya mula develop skill saya untuk buat benda hands on dan kemudian saya betul-betul saya fahamkan balik semangat inquiry tu. Maksudnya macam mana nak bagi. Sebelum tu ada buat tapi kita tak faham. Jadi bila kita tak faham, kita tak dapat apa import yang sebenar. Jadi bila saya dah dapat benda tu dengan lebih faham, saya fine tunekan balik saya punya amalan, barulah kita akan dapat hasil yang maksimum. Itu yang saya nampak. Dan kebetulan pula bila saya balik daripada Korea tu, saya memang nampak betul-betul apa perbezaan budak kat Malaysia dengan budak kat Korea. Budak kat Malaysia kita macam kata tadi lah, banyak kita asyik sogok dia dengan konten sampai satu tahap
budak kita tak dapat nak berfikir, tak ada kemahiran berfikir. Tapi masa tu kita marahkan menteri bila dia keluarkan statement kata budak-budak kita lemah kebat. Bila kita tengok balik, sebenarnya memang betul. Budak-budak kita, sebab kita selalu bagi sangat, bagi sampai dia orang hilang kemahiran untuk dia berfikir. Cikgu kita terlalu eager nak mengajar sampai budak kita tidak belajar, tidak menggunakan kemahiran berfikir dia. So saya cuba ubah dan kebetulan pada masa tu memang PAK 21 baru diperkenalkan dan saya memang setuju. Saya boleh nampak macam mana budak-budak Korea dia tingkatan 5, tingkatan 6 dia dah keluar pergi mencari kerja kat sana. Ya, dan saya terkejut. Saya tanya cikgu dia, kenapa macam mana bank-bank ni dan syarikat-syarikat ni boleh terima budak yang belum high school, saya cakap. Sedangkan kita kat Malaysia, budak kita ada degree pun orang tak nak terima bekerja. Jadi dia cakap satu je yang menyebabkan saya betul-betul berfikir. Dia cakap sebab kita provide budak kita dengan skills. Walaupun benda tu simple, kita selalu dengar skill kan. Tapi memang betul, saya tengok balik, kita banyak sumbat budak kita dengan konten, bila masuk kerja tak reti. Jadi daripada situ, saya nampak memang betul. Pendekatan PAK 21 dibawa tu memang kita nak ubah balik cara kita nak empower student kita, bukan nak empower the teacher tu, nak empower the students tu supaya dia ada all the skills, soft skill yang diperlukan untuk 21st century learning. Dan dari situlah yang saya mula buat banyak aktiviti hands on, biar budak yang belajar. Sebelum ni saya yang orang kata apa, saya yang syok sendiri mengajar, tidak belajar. Macam tu. Betul. Yeah, I think some very important points lah yang cikgu sebut tadi. Bila cikgu Nurhaimi sebut tentang Korea, South Korea, saya pun dalam lawatan tahun 2013 ke, melawat beberapa sekolah dan satu sekolah TVET ya. Kita mempunyai begitu banyak cabaran dalam nak mendapatkan want to have collaboration dengan industri, nak tanda tangan MOU. That school yang kita lawat, dia ada 150 MOU. We were shocked. Mana sebuah sekolah ada 150 MOU yang ditandatangani dengan syarikat-syarikat. So placement untuk internship, industrial training itu begitu mudah. Dan pihak industri dia rasa itu penting kerana kalau dia boleh bantu daripada bangku sekolah untuk membina keterampilan, kemahiran pelajar-pelajar ni, akhirnya dia akan datang ke industri juga. Betul. So let's train them from the start. So perkara yang Cikgu Nurhaimi sebut tu, is something that for us to continue to think about. Dan saya nak balik kepada perkara tentang differentiated learning ya. Saya nak bacakan apa yang David Putnam ni dia sebut ya. Everybody is a genius, but if you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing that it is stupid. If you judge a fish on its ability to climb a tree, it will live its life believing that it is stupid. Differentiated education is so important. As a young teacher starting out, I was always told to aim for the middle. Kita nak average. Only now, in the 21st century, are we realizing that we need to be creative to suit the needs of pupils. Apa pandangan dan komen cikgu tentang perkara ini? So ada kaitan juga dengan apa yang cikgu sebut tadi. Ya. Kalau saya memang saya sangat setujulah Datuk. Dia bukan orang kata apa, macam kita cakap jangan kita judge a fish based on dia punya ability to climb kan. Yalah tak kan macam student kita lah kan. Student kita dia macam different abilities kan. Yes. Jadi bukan setakat orang kata apa
daripada segi fizikal punya abilities tu saja, tetapi juga daripada semualah, maksudnya kebolehan dia untuk belajar, kebolehan dia untuk, sebab different student dia ada different skills yang dia pandai. Exactly, betul. Ya. Dan kalau macam saya sendiri, kalau di peringkat awal memang kita boleh gunakan pelbagai kaedah sebab kita nak tengok pelajar mana yang cenderung dengan arts, pelajar mana yang cenderung dengan benda-benda sains, benda-benda yang lebih analytical. So guna aja pada peringkat awal. Tetapi pada peringkat yang seterusnya memang kita, ataupun kalau bahasa teknikal dia gunakan differentiated learning tu lah. Tapi saya rasa itu too technical lah kalau untuk cikgu-cikgu. Too technical. Saya rasa kita tak perlukan bombastic word macam tu, tetapi yang penting sebenarnya guru kita faham sebenarnya. Kalau saya ambil contoh saya sendiri, saya pernah tahu Datuk, saya pernah kelas A saya buat aktiviti best sebab yalah dia orang lebih senang nak diurus, lebih mudah untuk nak siapkan tugasan. Pelajar kelas belakang saya buat aktiviti simple je sebab saya rasa macam saya tak mampu nak kontrol dan saya rasa dia orang pun tak mampu nak hasilkan produk yang luar biasa. So dah ada bias kat situ. Sampailah satu Tuhan hantar teguran melalui seorang pelajar. Dia cakap, cikgu kalau dengan kelas A semua cikgu buat aktiviti best-best. Dengan kami cikgu buat aktiviti biasa je. Kami pun nak God. So saya rasa, berdosanya saya. So memang saya punya mission, saya nak bagi benda yang sama. Tetapi different teknik, different method lah. Maksudnya, aktiviti tetap sama. Dia orang kalau kena dia orang buat poster, kelas A buat poster, kelas C pun buat poster. Tetapi kalau kelas A, kita biarkan dia orang gunakan kreativiti dia orang all out, pakailah apa bahan material dia nak pakai dan hasil dia mestilah jauh lebih baik. Tapi untuk kelas C, kita bantu dia. Mungkin dia tak dapat nak buat, jadi kita bantu untuk pemudahkan dia. Kita stiker kat dia supaya dia boleh cepat lagi buat kaedah tu. Jadi kalau dia dapat, dan kita kena set supaya benda tu untuk A student, this is your level, this is your standard. Kalau untuk pelajar C, this is enough. Maksudnya kalau you dapat buat macam ni pun, is enough dah. Maksudnya bukanlah kita rendahkan dia, tapi maksudnya kalau dia dah capai tahap tu pun, kita dah rasa okey, kan? Sesuailah dengan kebolehan dia tu. Dan saya tengok sebenarnya kita punya pentaksiran sekarang ni adalah kita punya PBD lah, pentaksiran bilik darjah tu sebenarnya menyokong. Kalau betul-betul kita fahamlah apa hasrat kan, maknanya pelajar yang kita boleh push sampai ke tahap yang dia boleh tertinggi, dia boleh, kita gunakan kaedah tu. Maknanya kita dah boleh, tak adalah kita pukul satu rata satu kelas tu aktiviti yang sama je. So saya nampak kalau untuk saya sebenarnya saya pegang kepada dua perkara, Datuk. Kalau dalam saya buat aktiviti dengan pelajar, saya pegang kepada macam mana nak hasilkan pelajar yang lebih asal. Yang pertama, dia mesti guru kena ada kepercayaan kepada kebolehan murid. Percaya kata budak kita boleh buat, walaupun kita rasa macam tak boleh, tapi kena ada kepercayaan tu yang pertama. Dan yang kedua adalah bimbingan daripada guru tu sendiri. Kalau percaya saja tak ada bimbingan, saya rasa tak akan pergi ke mana jugalah. Itu yang selalu saya pegang lah. Mungkin guru lain pun boleh ambil motivasi lah dari situ. Thank you, Cikgu Noemi. Saya ingat statement yang awal yang Cikgu buat tentang memang bakat pelajar kita, ya. Kadang-kadang bakat pelajar tu adalah dalam sukan. So mungkin dia gagal matematik, tapi kalau dari dalam sukan dia memang hebat, dia boleh cemerlang, mungkin boleh mewakili negeri dan negara pun dalam sukan. Tapi dia gagal matematik, kita tak bolehlah jangka bahawa pelajar itu gagal secara keseluruhan. Dia punya bakat itu ada. Tetapi setuju bahawa kita cuba, dan kalau kelas C yang cikgu sebut tadi pun, kalau dia boleh buat yang asas dan boleh pergi ke peringkat yang lebih tinggi, sememangnya kita bagi cabaran. Tapi satu perkara yang cikgu sebut tadi, bahawa kita faham, dan saya rasa semua yang hadir pada malam ni pun akan setuju, bahawa pelajar kita sensitif. Mereka sensitif daripada pengalaman cikgu, bahawa pelajar kata bahawa kalau kelas A itu kelas yang terbaik, cikgu buat yang
macam-macam hebat dan kami ni ala kadar aja. So you see students are so sensitive and ini bukan tahun 65 ini bukan 1965 atau 1970 ke apa for that matter. They are so sensitive and they know. Mereka cakap because of the change. So bila sebut tentang change ini, soalan saya yang berikutnya ialah dalam 10 tahun yang terakhir, apakah perubahan dalam PDP yang cikgu sendiri terkesan rasa bahawa these are the changes that are taking place dalam 10 tahun yang terakhir ini dan lebih lagi dalam 2 tahun yang terakhir ini mencabar. Kalau saya sendiri tu, saya tengok kalau saya menilai kepada diri saya lah. Macam saya cakap tadi, dulu saya buat juga inquiry, tapi saya tak ada kepahaman yang tinggi. Saya tak ada, orang kata apa, tak ada kepakaran yang tinggi tentang inquiry tu menyebabkan saya tak ada bermotivasi nak buat. Sebab saya rasa macam buat apa saya nak teruk-teruk buat kan inquiry, sebab saya tak nampak pun dia akan bagi impact pada result budak ataupun pada apa-apa benda. Tetapi bila dah semakin saya tengok dalam kebelakangan ni, bila kita pun dah ada dengan PAK 21, dah orang bercakap pasal PAK 21 dan kita pun boleh nampak sebenarnya apa yang kita buat tu sebenarnya memberi kesan kepada budak-budak kita. Sebab sebelum ni kita banyak fokus dekat benda-benda konten kan, benda-benda pengetahuan, sampai kita terlupa benda-benda kemahiran tu yang saya cakap tadi. Budak kita tak boleh berfikir. Saya sendiri nampak pada budak saya, bila kita tanya soalan, kita ubah sikit je dia terus dah tak dapat. Tapi kita salah, kita kata dia tak dapat jawab soalan kebat. Sedangkan kemahiran tu kena datang melalui aktiviti dalam bilik darjah lah dengan guru pada saya. Dan yang saya nampak dalam 10 tahun ke belakang ni, maknanya kalau kita nak melaksanakan apa-apa aktiviti ataupun kaedah tu, kita akan lebih memahami lah kenapa kita nak kena buat. Dan saya tengok kepentingan benda digital lah, kepentingan benda digital. So daripada dulu saya tengok tak ada apa sangat, tetapi apatah lagi kalau selepas pandemik lah kan, maknanya lagilah ramai guru kita yang perlu mahir dengan benda digital. Dan dengan kita pun tahu bahawa sekarang dunia kita cepat berubah kan, kita panggil VUCA world kan. Jadi orang kata apa, guru tu sentiasa kena dynamic, kena sentiasa boleh bekerja secara ad hoc, sentiasa boleh berubah. Maksudnya kalau kena cepat lah, kita kena cepat adapt dengan situation. Kalau tidak kita akan jadi guru yang tidak relevan. Itu yang saya nampak lah kalau dalam keadaan sekarang. Guru yang tidak relevan kerana tak dapat menyambut apakah cabaran semasa tu. Ini soalan yang bercabang daripada tadi. Apa dalam pengertian atau pemahaman Cikgu Nur Helmi, siapa tu seorang guru yang rajin? Susah nak jawab tu. Susah nak jawab. Ini soalan kalau you bantu kerana perkongsian anda akan beri satu pandangan sebagai seorang guru, termasuk diri you sendiri. Kita semua ada kelemahan, ada kelebihan. Itu memang manusia ya tak? Tapi dalam pemahaman Cikgu Nur Helmi, apa ciri guru rajin ini? Ini soalan yang tidak diramalkan. Ya. Bukan sebab saya okey je lah tu soalan ni, tapi cuma bila kita sebut rajin tu kan, dia too subjektif lah. Maksudnya you want me to change the word kepada something else? Kalau bukan perkataan rajin. Kalau bukan alaf semasa ni must be macam tadi you sebut, tak boleh tertinggal dari segi kemahiran. Yes. Masih lagi kekal relevan. Maybe you can build on that aja. Saya tarik balik perkataan rajin.
saya faham. Maksudnya menjadi guru yang orang kata apa boleh menjadi ikutan lah guru-guru sekarang macam tu. Exactly, yes. Okey, kalau sebenarnya saya tengok guru kalau untuk menjadi ikutan ni dia tak perlu hardworking, tapi dia mesti work smart. Saya percaya kepada yang kena work smart. Maksudnya bila dia buat tindakan, dia memilih apa-apa kaedah, apa benda dia nak buat, dia mesti kena tahu based on data, based on what. Maksudnya tak adalah dia pergi buat tu kerana saya sekadar nak buat. Tetapi dia buat tu memang based kepada dia punya analisis on previous issues yang ada dekat murid dia, dan kemudian dia tengok. Jadi pada saya percaya kepada work smart tu guru, walaupun dia guru, maknanya be professional lah, be professional, sebab selalu kita sebut cikgu adalah professional. Jadi macam mana you nak tunjukkan you memang betul-betul professional. Professional bukannya main suka hati je, dia base kepada ada data, ada analisis, dan betul-betul professional. Betul-betul professional. Bila kita ada isu yang kita tak dapat selesaikan, mungkin kita ambil apa-apa source yang boleh menjadi rujukan kita. So saya percaya kepada yang itulah. Sebenarnya tak perlu rajin sangat. Tetapi perlu work smart pada saya. Bijaklah dalam bertindak. I think work smart. Saya pun kadang-kala saya akan katakan cari keseimbangan di antara work smart and work hard. Cari keseimbangan. What is the balance between the two? Because ada masanya we really have to work hard bila masa mencemburui kita, we have to spend a lot of time, especially now. Dalam 2 minggu lagi, 3 minggu lagi SPM. So you really have to work hard. Now work smart will always come in bila anda pandai mengurus masa, mengurus dokumen, mengurus kandungan, mengurus peperiksaan yang anda sebagai guru sentiasa terlibat. Macam mana nak urus markah, macam mana nak urus murid. All that part, I think banyak itu kerjanya berulang. Bila kerja berulang, that is where I think work smart must come in. So that you do not have to reinvent the wheel. So thank you for that. Moving on to the next question. Sudah pasti kita semua, kalau kita imbas kembali daripada awal sampai sekarang, sebagai seorang guru, kita menghadapi pelbagai cabaran. Pelbagai cabaran kita hadapi, dan bagaimana Cikgu Nurhailmi mengatasi cabaran-cabaran ini daripada mula mengajar, dan kadang-kala bila kita dilantik sebagai guru cemerlang, maka ekspektasinya meningkat. How do you meet those expectations? Saya punya konsep kalau dalam orang kata apa, menangani ataupun menguruskan cabaran ni adalah, yang pertama, saya punya konsep adalah saya cuba buat seterbaik yang saya boleh buat. The best that I can do lah. Sebab masa peringkat awal kita jadi cikgu, saya jadi cikgu, memang saya terikat dengan orang kata apa, dengan konsep untuk menjadi perfect. Konsep untuk perfectionist. Kita buat apa-apa kita kena perfect. Sampai kadang-kadang saya pukul 4 baru saya tidur 4 pagi kan. Tapi saya rasa itu bukan satu tindakan yang bijak pada saya rasa. Sebab tu saya lebih percaya kepada tapi saya nak bagi tahu satu. Apa yang Cikgu Nurhailmi alami memang benar, dan dalam banyak buku ditulis begitu. Saya Jumaat lepas atau Jumaat sebelum tu saya beri ceramah ringkas tentang teacher burnout. Dan dalam itu disebut bahawa teacher burnout disebabkan kerana cikgu suka to be perfectionist. We all are like this. We want to be perfect. When we think we are not doing well, kita nak macam, we think something is wrong. So Cikgu Nurhailmi sebut tadi, nak duduk sampai pukul 4 pagi kerana cikgu want to be perfect. Betul. Please continue. I just wanted to. Tapi lepas saya rasa macam it's not worth it lah. Macam maksudnya there are other ways yang kita boleh buat dengan lebih baik pada saya. Saya kata konsep saya selepas tu saya bertukar, macam saya kata tadi lah, daripada
I agree with you Datuk. Maksudnya ada fasa yang kita kena work hard, lepas tu dia come work smart. So sama juga dengan yang sekarang ni. So kita buat perfect, tetapi lepas tu saya fikir benda yang paling perfect saya boleh buat adalah yang terbaik saya boleh buat. So itu je saya letakkan supaya kita tak ada tekanan pada diri kita sendiri, pressure to ourselves, dan juga sebab banyak kan challenge dia. Dan macam Datuk cakap tadi, macam mana bila kita dah achieve to another level, macam kita dah jadi guru cemerlang, people expectation pun mesti dah macam, oh saya nak you macam ni. So itu jugalah saya menguruskan tekanan tu. Saya kata as long as saya dah cuba buat yang terbaik saya boleh buat. So tapi dalam masa yang sama memang kita kena improve lah. Itu yang saya kata penting untuk kita sentiasa ikut benda-benda macam ni kan, continuous professional development, supaya kita sentiasa ada lebih berilmu, kita boleh tambah baik amalan profesionalisme kita. Tadi cikgu sebut that you also know that you are perfect in some things. Dalam beberapa aspek you are perfect. Ini soalan cepu mas juga. Cikgu Nurhelmi, you think you are perfect in which area? Is it conducting experiment with students, contoh? Yang cikgu anggap, ini saya punya niche lah. Saya punya niche adalah dalam aspek ni. We want to know, I think audience hari ni, we want to know what is your perfect, you think you are perfect in which area of PDP ke? Kalau saya sendiri, saya nampak Datuk, saya nampak pada macam you cakap, melaksanakan eksperimen. Sebab saya tengok ramai sangat guru sains kita gagal untuk deliver the pedagogi tu, untuk experimenting tu. Sebab kenapa saya ceritakan, bukan saya rasa saya ni bagus tau Doktor. Bukan it's okay. We want to know. We want to know how much you know about yourself. Kita semua kenali diri kita, ya tak? So yang paling kenal tentang diri sendiri, you yourself know about you, atau rakan-rakan mungkin bagi feedback pada you. Okay, cikgu, I like your style tentang ini. Orang, people recognize that skill. Sebab saya tengok kebanyakan guru sains kita bila dia buat eksperimen, dia sekadar buat, just follow the procedures. Sedangkan saya melihat bila kita melaksanakan eksperimen tu, sebenarnya itulah yang kita nak bagi kepada students, the way how to think scientifically. So you need to identify the variables, you need to investigate through experiment, so you must decide apa bahan materials you nak pakai, all the procedure. Itu tak dapat disampaikan. Maknanya pada saya nampak eksperimen sains tu untuk guru bagi ke satu cara berfikir, satu pola berfikir secara saintifik kepada pelajar. Tetapi ramai guru sains gagal melihat tu, kemahiran proses sains tu, ramai gagal dapat melihat tu, jadi dia just dia cuma jalankan. Maksud saya macam dia nampak benda tu, okay, you follow saja. Jadi benda tu gagal sampai kepada pelajar sebab pelajar pun buat tanpa dia pun tahu sebenarnya apa. Sebenarnya kita nak step by step. Kita nak pelajar tu very clear apa dia punya objektif, kenapa you nak buat eksperimen ni. And then apa hipotesis dia. And then apa variables dia. Itu step by step tu. Saya rasa ramai daripada kita yang masih gagal lah dalam buat tu. So, sejauh manakah benar statement yang saya nak buat ni? Okay. Murid di sekolah kita sememangnya bersedia untuk pendekatan PDP alaf ke-21. Murid? What is it? Murid bersedia. Okey, kalau pada pandangan saya, murid tu dia memang ikut cikgu je sebenarnya. Sebenarnya murid tu pada saya, sama ada dia bersedia ataupun tak bersedia, sebenarnya dia ikut cikgu je. Cuma macam contoh saya sendiri, kalau macam sebelum saya, bila especially kalau saya dapat pelajar yang baru, so saya akan perlukan 1 bulan untuk saya uruskan pelajar-pelajar saya. This is the way how you are going to learn science with Cikgu Helmi. Macam tu. Okay. So dia dah tahu dah. Dia kena buat kumpulan, kena able to communicate with their friends, dia kena boleh collaborate dengan kawan dia macam tu. Tapi bila saya tengok sebenarnya setiap batch yang masuk,
bila guru dah berjaya set upkan dia orang macam tu, saya rasa tak ada masalah. So sebenarnya murid ni dia ikut cikgu je. Even kelas belakang ke kelas depan ke, saya rasa macam kalau nak spesifik karakteristik pelajar, kita nak tunggu sampai dia bersedia baru kita nak buat PAK 21 ataupun 21st century learning, saya rasa memang tak akan dapat. Kita yang orang tu macam nurture the students lah, to have that kind of attitude tu. Kalau pada saya. Sorry, perkataan yang cikgu gunakan ni ialah what? Nurture, Yeah. Nurture the students, okay. That's a very important perkara yang cikgu sebut tadi. So, nurturing mereka untuk supaya mereka berada dalam alam atau alaf bagi pembelajaran abad ke-21 itu sangat penting. So, macam cikgu Nohelmi sebut, you have to create that orientation. Yes. Orientasikan mereka so they get used to the scientific approach in learning, for example, kalau sains. Then perkara yang sama berlaku mungkin untuk mata pelajaran lain. How do they pick up what they are supposed to be acquiring dalam mata pelajaran itu. Kita akan tamat dalam masa mungkin lagi 9 minit. 9:40, dan mungkin kita boleh buka untuk soalan juga. Saya suka Dr. Mustafar ada tulis di sini, guru berjiwa pendidik, dalam bracket dia sebut, percaya semua murid ada harga diri. Bila kita sebut tadi tentang murid kelas belakang tu kata kenapa kami diajar, dan dia sebut bahawa percaya semua murid mempunyai potensi dan percaya semua murid boleh belajar. I think this is a statement yang kita semua saya rasa akan setuju. Dan ada soalan daripada Dr. Mustafar yang kita akan kemukakan kemudian nanti. Dan daripada Cikgu Tiang pun ada one I think comment. Sepanjang saya mengenali Sifu Helmi, beliau suka sangat berkongsi ilmu yang sangat bermakna, khususnya dalam bidang PDPC dan cara memohon GC. Okay, that's fine. Saya sendiri banyak dipengaruhi oleh beliau untuk berani. Yes, why? Because if you want to go for a competition, kena prepare. Semalam saya mengadili satu pertandingan as a judge oleh sekolah, dan saya dapati bila competition itu datang, sekolah nak menyertai, maka masa itu baru dia cari dan dia cuba nak memenuhi ciri-ciri pertandingan itu. Dan hari ini saya hubungi pihak yang kendalikan pertandingan, saya kata dalam sukan, saya bagi pengalaman sukan, saya kata 2 tahun daripada sekarang kalau pelajar atlet itu akan pergi untuk ASEAN Schools Games, kita akan mula prepare dari sekarang. Kita tahu nak, we are going for that. And we know how to prepare. So bagi sekolah pun, I think it is the same thing. So kalau nak mengarah ke GC pun, ke hala tuju ke GC pun, you prepare, it's nothing wrong to be competitive. Tetapi dengan hasrat yang murni. Bukan dengan dapat jenama guru cemerlang itu, lepas tu kita relax. It cannot be. Then it is falsafah yang tidak mengena lah. Mengena. I think Cikgu semua arif tentang perkara itu. Ya. Dan itu saya sendiri banyak dipengaruhi oleh beliau untuk berani mencuba, sebab beliaulah saya berani menghasilkan video PDPBM dan memang bawa kesan kepada murid saya. Yes, fantastic. So mungkin satu masa nanti kita akan jemput Cikgu Tiang lah untuk kongsi pengalaman ini. Okey. Cikgu Nohelmi, kita masuk ke soalan yang semifinal lah. Cikgu pasti melalui dengan kepimpinan yang berbeza. Sebagai seorang guru cemerlang, apakah pemikiran kepimpinan yang dihasratkan oleh guru secara am atau bagi cikgu sendiri demi memangkinkan PDP di sekolah?
Ya. What kind of leadership? Dari pengalaman saya baru lebih kurang ada 5 pengetua saja daripada Sarawak sampai ke Kedah ni. Dan setiap pengetua tu dia memang betul lah, dia ada style dia masing-masing kan, yang Yes. kita appreciate. Dan setiap dia tu pun dia ada vision dia kan, ada vision. Cuma saya tengok kalau pada pandangan saya, kalau pengetua tu, leader tu memang bagi kepercayaan kepada kita, so saya rasa itu dia memang akan membantulah kita untuk develop our skills. Sebab ada setengah sekolah saya dapat perkongsian daripada kawan-kawan yang pengetua tak galakkan, guru besar tak galakkan keluar selalu sebab nanti tak ada orang kat sekolah. Saya pernah juga berdepan dengan pemimpin sekolah yang macam tu. Dan memang betul kita sangat susah untuk kita nak develop kita punya skill. Tetapi saya tengok Datuk, sekarang ni dia berbeza. Sebab dulu kita kena keluar sekolah, tapi sekarang kita tak perlu keluar sekolah. Tengok macam malam ni kita dah boleh buat perkongsian ilmu kan. Betul. Jadi patut gunakan peluang tu lah sebenarnya cikgu-cikgu sekarang. Cikgu-cikgu dulu, saya pernah dalam satu temu ramah dengan satu webinar tu. Dia kata, oh cikgu dulu dia kata tak macam menyerlah macam cikgu-cikgu sekarang. Saya kata bukan tak menyerlah, cikgu dulu pun ramai yang bagus-bagus. Tapi sebab dulu tak ada media sosial, saya cakap. Correct, maybe, yes. Dulu tak ada media sosial, dia orang tak ada platform yang untuk dia orang bergerak dengan lebih luas macam sekarang. Sekarang ada media sosial kan. Jadi macam saya kata sama aja saya rasa amount of number of creative teachers tu saya rasa sama aja dulu dengan sekarang. Cumanya platform je lah. Jadi kalau untuk pemimpin sekolah ni, saya nampak pemimpin sekolah kalau yang memang menyokong kepada pembangunan guru lah, profesionalisme guru, tetapi dalam masa yang sama dia ada dia bukan setakat bagi je cikgu pergi, tetapi dalam masa yang sama dia tahu apa nak digunakan daripada cikgu-cikgu ni. Itu saya suka. Saya suka yang macam tu. Macam pengetua saya sekarang, sebab pengetua yang sebelum ni, yang pertama tu dia okey pergi. Helmi nak pergi mana? Pergi. Tetapi saya pula yang mendapat kecaman lepas tu. Sebab sebab nanti orang tanya, oh apa sumbangan dia untuk daerah, apa sumbangan dia untuk ini, apa semua kan. Jadi sedangkan kita sebagai guru, kita perlukan sokongan ataupun platform juga untuk kita bergerak. Takkanlah tiba-tiba saya cakap, oh bagi saya nak bagi ceramah pasal ini kan. So, macam tak kena. Sebab tu bila ada pemimpin sekolah yang dia bagi kebenaran tetapi dalam masa yang sama dia pandai bijak menggunakan sumber tenaga yang ada kat sekolah, kepakaran yang ada kat sekolah. Kadang-kadang ada setengah pemimpin ni dia nak benda tu nampak dalam tempoh yang sekejap. Cikgu Helmi buat PAK 21 ni, saya nak tengok tahun depan saya nampak result. Sedangkan benda tu perlu, contohlah saya bagi contoh kan. Jadi macam sedangkan benda tu perlukan masa untuk kita nak, yalah kita nak membentuk kemahiran, bukan kita nak bagi pengetahuan kan. So kemahiran tu dia perlu year by year lah. Kalau dia sabar menunggu, memang saya yakin dia akan dapat hasil. I agree. I mean there are short-term objectives and long-term objectives. Untuk education. Education, Ramai, is not magic. It's not magic, So you need that planning lah. Sama seperti saya kata tadi untuk pertandingan. Kalau nak masuk 2 tahun dari sekarang ni, start planning from now. Gunakan identify the problem dan macam mana inisiatif yang diambil oleh pihak sekolah dan intervensi yang dibuat, data yang diperolehi, apa testimonial dan macam-macam perkara yang lain. So that gives the whole, macam Cikgu Nohelmi katalah, your hypothesis of how you're going to solve the problem, the scientific approach. We come to the final question before I ask you, Dr. Mustafa bin Salan. Apakah nasihat daripada Cikgu Nohelmi kepada para guru dalam membina kecemerlangan diri melalui PDP? Tajuk kita untuk hari ini. Nak jadi pendidik unggul itu. Dan saya rasa kita semua setuju yang hadir pada hari ini bahawa setiap pendidik itu sememangnya mempunyai keunggulan sendiri. We have our own styles. Kita boleh buat perbezaan di mana kita bertugas itu dengan cara kita tersendiri. So, bagaimana pendidik unggul ini boleh membina kecemerlangan diri melalui PDP?
Saya suka kalau soalan ni saya suka jawab dengan ayat klise jugalah Datuk. Boleh. Iaitu find our passion dalam kita bekerja. Sebab setiap orang dia berbeza, dia punya passion kan, dan apa yang dia punya orang kata apa, yang mendorong dia untuk terus menjadi guru yang baik, terus berusaha untuk anak murid apa semua. So find the right passion tu, kenapa kita nak terus jadi cikgu, tu satu. Dan benda pendidikan ni kita kena faham bahawa benda ni bukan one man showmanship. Kita kena bekerja bersama-sama. Itu saya dapat masa saya pergi Korea tu. Saya tengok, sebenarnya silap sebenarnya saya sebelum ni yang kita banyak fokus kepada diri kita. Tapi sebenarnya kita, sebab bila sebut sistem pendidikan kan, dia bukan melibatkan seorang saja, dia melibatkan ramai. So, everybody need to be expert. Baru kita boleh ada a group of expert yang boleh bawa kita punya pendidikan tu. So, sebab tu balik daripada sana saya lebih open. Saya orang kata apa, lebih open lah, maksudnya saya pergi groom young teacher supaya ramai lagi jadi guru cemerlang apa semua on my capacity. Sebab saya bukan pengetua, saya bukan guru besar, tetapi saya ada rakan-rakan yang saya boleh influence di sekeliling saya untuk let's work together to become guru cemerlang. Itu saya punya mission. Dan satu lagi adalah selalu saya sebut sebab to become guru cemerlang ni bukannya semua orang ada orang kata apa, ada motivation towards that direction, tapi yes, it's fine. Betul, dia macam-macam lah kan. Tapi saya tengok whatever you do mesti kena ada something yang continuously motivate you. Macam contoh saya nampak, ialah kalau kita guru yang bagus, kita perform kat sekolah dengan result apa semua bagus dan kita bagi extra. Tetapi kadang-kadang bila bertukar kepimpinan, so nanti kita mungkin akan berlaku perubahan sikit ke kan, ada clash sana sini, last kali kita pun down. Intimidated into silence. Ya. Jadi saya kata sebab tu you kena ada continuous motivation. So one of it adalah dengan becoming guru cemerlang saya kata. So at least you ada something yang you boleh hold on. Okay, tak kisahlah pengetua marah kat aku ke, cikgu-cikgu lain tak suka kat aku, but as long as aku buat ni, at the end kita boleh capai ke satu tahap yang lebih baik as guru cemerlang. So itu yang guru-guru kita kena fikirkan lah. Jangan biarkan, sebab akan sampai satu masa macam Datuk cakap tadi, kita akan burn out. Sebab kita tak ada apa-apa motivation. So jadikan laluan kerjaya tu macam guru cemerlang sebagai motivation kita untuk terus bekerja. Dan saya batah balik kepada peringkat awal introduction Datuk tentang Datuk kata dalam penilaian kita as a teacher, memang PDP lah. Kat situlah yang akan menunjukkan sejauh mana kita guru yang bagus ataupun guru yang betul-betul orang kata apa, guru yang mengajar lah pada saya. Itulah kot saya punya nasihat. Thank you. Banyak saya rasa butir-butir permata yang dikongsikan oleh Cikgu Nur Hailmi ya. Saya nak bacakan aja statement Dr. Zalina dalam chat ini. Dia sebut leader creates a leader. Kepimpinan yang baik berada di tahap pinnacle menurut John Maxwell. Guru menghormati pemimpin kerana diri pemimpin dan apa yang dilakukan dalam kepimpinannya. Dan saya nak tambah ni, Michael Fullan dia kata, why have one great leader in the school? You can have many great leaders in the school. Memang berjawatan itu seorang, pengetua atau penolong kanan, itu kumpulan yang berjawatan. Tapi semua guru tu sentiasa bertindak sebagai teacher leaders. Teacher leaders ini boleh memangkinkan, boleh menggerakkan sekolah. Setiap cikgu ni dia ada kelebihan. Dan macam Cikgu Nur Hailmi sebut, mereka sememangnya nak want to be perfect lah. You know, you cikgu tak boleh terima kelemahan. They always want to be there, you know. Well, you might have some outliers, data yang, you know, there might be some, but most teachers, I think, want to do their best. Okay, saya nak kemukakan soalan Dr. Mustafa. Bagaimanakah guru boleh meraihkan suara, voice,
dan pilihan, choice dalam pembelajaran? Saya ambil daripada saya punya pengalaman lah, benda yang saya Ya. buat pelajar saya lah, saya cerita. Sebenarnya memang betul. Dan saya setuju Datuk cakap tadi, pelajar kita sensitif. Bila macam maknanya dia orang dah berani to voice out apa dia orang punya feelings dalam kelas kan, semua kan. Dan they are able to terus respond, react. Macam saya kata tadi, bila saya mengajar bosan, chalk and talk kat depan je, tiba-tiba dia orang boleh tidur kat belakang kan. So dia boleh, saya kata kalau saya dulu tak berani tidur depan cikgu. Tapi pelajar sekarang dia sampai dia bukanlah berani yang kita kata berani tak bagus tu. Maksudnya dia boleh express kan dia punya tahap kebodohan itu. Jadi sebab tu pada saya percaya juga dengan students voice ni, walaupun kita kat Malaysia masih orang kata benda tu benda yang baru dalam kita nak appreciate students voice tu, tetapi ada benda yang kita boleh ubah lah. Macam contoh kalau saya buat aktiviti, biasanya saya akan minta pelajar yang tentukan apa bahan dia orang nak guna. Kalau macam dalam sains kita ada bahan yang kita boleh kita boleh tukar. Maksudnya contoh macam, yalah kalau kita nak strict, kalau macam saya tak akan follow sebiji macam buku teks. Maksudnya sebab kalau kita ikut buku teks, macam dia tak berkembang ilmu tu. Dia hanya tahu dekat situ. Jadi dia hanya tahu tentang bahan-bahan yang ada kat situ. Tapi kalau kita open kepada budak-budak untuk, okay, you nak bawa apa, you nak bawa apa, you nak bawa apa. So kat situ kita akan dapat lagi banyak pecahan-pecahan ilmu tu. Dan di situ sebenarnya saya tengok pada kemahiran guru lah sebenarnya. Dia bermula dengan kemahiran guru untuk pendekatan pedagogi dalam kelas. Dan students voice ni pada saya dia adalah satu level kedua lah. Maknanya guru kena mahir dulu dengan pedagogi tu dulu, baru dia boleh pergi ke satu kedua supaya dia boleh buat differentiated learning untuk pelajar dan lebih ada appreciation lah kepada pelajar. So pelajar dia akan dapat motivation daripada situ sebab dia rasa setiap idea dia ataupun benda yang dia utarakan dalam kelas tu diambil berat oleh cikgu lah. So memangnya apa yang Cikgu Nurhalmi sebut, Dr. Mustafa dia kemukakan dalam macam satu persamaan matematik. Students' voice plus choice equals to learning ownership. Yeah. So you know yang you just mentioned about appreciation and murid rasa dihargai kerana idea mereka diambil dan it's collaborative learning and teaching and learning. So thank you for that jawapan yang memang tepat dan menyokong dan membuat semua yang ada dalam sesi hari ini untuk sama-sama buat refleksi tentang segala yang disebut. Saya buka sekarang, kalau ada soalan daripada siapa-siapa, ada dua cara. Boleh unmute dan tanya atau boleh masukkan dalam chat. Any questions from anyone? Atau kalau bukan soalan, any respon atau tambahan kepada apa yang disebut oleh Cikgu Nurhalmi is fine as well. Ini kelebihan sesi ini. Sesi ini walaupun mempunyai dia punya ciri dari segi the depth of the discussion, tapi pada masa yang sama dia ada juga unsur pendekatan santai. So you're open to ask any question. Silakan. Kalau ada sesiapa, kalau tak ada, no worries. Tengok ada orang-orang hebat, Cikgu Rahayu, Cikgu Nuraini, Marwaji, Cikgu Azmi, Cikgu Teng, Leong, Teacher Nadia dari merata-rata, Cikgu Mei, Cikgu Nur Eza, Cikgu Subdev ini saya kenal, Nur Liza. Anyone, if you have any questions or any comment, please don't be shy. It's a form of PLC. So tak ada betul dan salah. Okay, kalau tak ada soalan dan tak ada komen,
So kepada mereka yang masukkan komen tadi dalam chat, terima kasih, and also the question. Saya nak rumuskan sedikit apa yang disebut oleh Cikgu Nurhalmi, bermula daripada pengalaman sendiri di mana unsurnya merupakan trial and error, dan melihat aspek equity in learning tanpa mengambil kira bangsa, latar belakang dan sebagainya. Dan beliau percaya kalau seorang guru hebat can move up without moving up. Tak perlu jadi pentadbir. You can become the best teacher, the best classroom teacher. Dan sentiasa berani untuk mencuba. Ya. And make a difference to the students. Saya rasa kita semua mungkin percaya kepada prinsip ini, making a difference to your students. Dan students akan menghargai perkara ini. Of course, oleh kerana Cikgu Nurhalmi seorang guru sains, maka learning by doing, the inquiry method, the science of learning itu merupakan perkara yang jadi diutamakan. So walaupun apa jua kita buat, kita ada, because of differentiated learning, atau kalau tak mau gunakan istilah yang besar itu, murid yang pelbagai kebolehan, maka kita perlu beri bimbingan. Bimbingan yang berbeza, ya, di peringkat yang berbeza. So kelas yang mungkin di middle, you give bimbingan yang lebih dan sebagainya. So be professional. We are not looking for cikgu yang rajin. I think if you are professional, itu yang Cikgu Nurhalmi kata, maka semua termaktub di bawah topi profesionalisme sebagai seorang guru. Ya, terangkup di situ. And there are many ways of how we can do our PDP. Setiap guru mempunyai style dan kaedah sendiri. Dan bagi kepimpinan, kalau kepimpinan beri kita kepercayaan, maka sekolah boleh dimangkinkan untuk terus cemerlang. So continuous motivation adalah penting. Menjadi guru cemerlang bukan satu mempunyai, kata orang, cita-cita itu bukan satu kesalahan, ya. Cikgu semua kena faham. Nak menjadi guru cemerlang adalah satu cita-cita yang murni. Tetapi bila sudah jadi guru cemerlang, jangan lupa sudah ada banyak tanggungjawab dan kewajipan. Dan kita tak perlu lari pun dari tanggungjawab. Kerana manusia dia biasa. Dan cikgu ni di antara manusia yang paling hebat. Paling hebat kerana diletak di mana-mana pun mereka boleh mengelola macam-macam perkara. Ini sudah terbukti di dalam banyak. Orang suka bila Hari Sukan Negara, bagi pada sekolah, bagi pada jabatan pendidikan. Sememangnya cikgu boleh buat. Itu kehebatan kita. Tapi kita ni very low profile, kita tak suka nak hebat-hebatkan diri kita, ya, cikgu ni. Always working behind di belakang tirai, hoping for the best. So I see a lot of good comments here daripada Cikgu Heriana. Terima kasih atas perkongsian malam ni. Hope to hear more from both of you in the future. Santai yang sangat bermakna. So Cikgu Nurhalmi telah memberi inspirasi kepada yang lain. Dan saya nak bacakan daripada Cikgu Teng, Syarizal Teng. Saya ingin tanya, apabila terdapat jurang tahap penguasaan yang ketara antara murid yang lebih pandai dan yang kurang, apakah tindakan wajar yang perlu diambil? Jika mengulang konten pembelajaran, mungkin pelajar yang lebih pandai rasa bosan. Dan jika murid yang lemah itu terbiar sahaja pemahamannya setakat itu, tak boleh juga kan? Jadi apakah solusi yang cikgu boleh cadangkan dalam situasi sebegini? Okey, untuk Cikgu Syarizal, saya cuba bagi penyelesaian berdasarkan kepada saya punya pengalaman lah. Kalau untuk pelajar yang ada perbezaan yang ketara macam tu, biasanya kita ambil peluang daripada situ, ambil peluang sebab kan kita ada belajar pasal SWOT tu kan, SWOT, strength, weakness, lepas tu kita punya opportunity dan threat.
So kita nampak kat situ ada peluang sebenarnya untuk kita jadikan guru budak-budak yang cerdik itu sebagai guru muda kepada yang itu pendekatan lah, dan benda tu benda yang cikgu kena try lah pada saya, sebab saya kata macam saya sendiri pun kita buat trial and error. So biasanya saya akan buat collaboration macam tu supaya pelajar dia ada rasa tanggungjawab. Satu, tanggungjawab yang pelajar bijak tu untuk pandaikan kawan dia, dan pelajar yang pandai tu dia akan lebih rasa, yalah, sebab dia rasa lebih dekat. Sebab kalau kita dengan murid, dia jadi macam superior dengan yang bawah kan, inferior. Tapi kalau dia sesama dia lain. Sebab itulah bila kita tengok, even cikgu dengan cikgu pun, saya ambil pengalaman saya pergi duk ceramah-ceramah ni, saya tengok cikgu dengan cikgu dia akan lebih senang dia nak menerima idea dan cadangan berbanding kalau ada pegawai daripada kementerian turun cerita dekat cikgu. Sebab jadi macam itulah juga kita gunakan untuk pelajar kalau pada saya. Yang penting cikgu tahu apa cikgu buat. Maksudnya base kepada kenapa cikgu buat, lepas tu apa tindakan cikgu, dan kalau tak berjaya, apa seterusnya yang cikgu buat. Itu yang kata profesional tu. Maknanya kita buat tu bukannya kerana kita nak cuba-cuba saja, tapi base kepada apa yang orang kata apa, pengetahuan dan juga kepada analisis yang kita dah buat. Okay, all the best Cikgu Syarizal. Dan saya rasa nanti Cikgu Nurhailmi boleh masukkan juga mungkin email atau nombor telefon bagi Cikgu Syarizal tadi. You can explore some more. So tidak semestinya berakhir dengan apa yang kita adakan pada sesi malam ini saja. So tuan-tuan dan puan-puan, jam sekarang 9.57 dan kita akan tamatkan sesi ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurhailmi kerana sanggup bersama kita pada malam ini, kerana masa itu sangat penting bagi setiap orang. So giving your time for this session is very important. Sesiapa yang nak untuk sijil, boleh klik, dah ada dalam kita punya chat. So terima kasih sekali lagi Cikgu Nurhailmi, tapi tidak tamat di sini. Saya rasa please continue being the icon kepada guru-guru yang lain. Saya sebut bahawa kehebatan seorang pemimpin instructional bukan daripada kehebatan beliau sendiri, tetapi macam mana pembangunan, perkembangan rakan-rakan dalam bidang yang sama. Bidang yang besar ialah keguruan, bidang yang kecil sains, yang Cikgu Nurhailmi terlibat dalam bidang itu. Saya nak berakhir dengan apa yang diutarakan oleh William Arthur Ward. Dia sebut, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. The mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates, the great teacher inspires. Saya selalu akan tambah yang terbawah, the best teacher does all. Saya tambah ayat yang kelima tu, the best teacher does all. Apa maksudnya does all? He tells, he explains, he demonstrates, he inspires. So the best teacher must do the whole of it. So saya rasa Cikgu Nurhailmi dan rakan-rakan yang lain memang memenuhi apa yang disebut oleh William Arthur Ward ini. So teruskan tugas di mana anda bertugas dengan yang terbaik. Dalam pendidikan ini, dia punya hikmahnya datang daripada Tuhan. Sebagai seorang pendidik, kita rasa terharu bila murid kita jumpa kita dan kita beritahu, cikgu pernah mengajar saya. Itu sudah cukup untuk memberi kita that satisfaction. Itu adalah penting. Itu saja saya rasa bagi kita ramai-ramai kita sebagai cikgu. We always hope for that and nothing else. Nothing else. Kalau dapat hadiah itu semua adalah
secara ikhlas kita dapat. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup meluangkan masa, kepada rakan saya Dr. Mustafar, Dr. Zalina, kepada pasukan teknikal kita Cik Hazwani dan Cik Siti, dan saya tak pasti kalau Dr. Hadi ada bersama, they are all involved in this, ya. So thank you very much. 10.01 sekarang. Thank you very much and have a nice evening. Have your Milo and then the best wishes for you for your work tomorrow. Thank you very much. Thank you, Cikgu. Dr. Mahinda tak ambil gambar ke? Oh, lupa lah. Boleh ambil gambar ke? Masih lagi ada. Gambar Ya, ya. Can you remain please? Boleh remain, kita ambil gambar. Sikit. Boleh buka. Cikgu Nohemi ada lagi tak? Ada. Itu kurang penting. Okay, let's take a picture now. Siapa yang akan ambil? Siti ke atau boleh buka, tolong buka kamera kalau boleh. Yes, thank you. Saya ambil ya, Dato'. Okay. Okey. 1, 2, 3. Okey, sekali lagi. 1, 2, 3. Okey. Okay, kalau orang Kelantan dia sebut pukul gambar, ya. Oh, kita baru habis pukul gambar. So thank you teachers. Okay. Terima kasih banyak Dr. Mahinda, Cikgu Helmi. Terima kasih doktor semua. Terima kasih kawan-kawan, rakan guru. Bye semua. Assalamualaikum. Salam.